الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ashabul fadilah, para asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nampak tak ramai hari ni kempen PH Raya ke? Turki. Oh, jauh mengundi. Alhamdulillah di Turki. Jadi terima kasih kepada Fadil Tuan Guru Muda kita yang menggantikan Fadil Ustaz Tuan Guru Ustaz Marzuki dan rombongannya, seluruhnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya minta maaf sebab buku yang saya sedang susun tu belum siap lagi. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bacakan satu hadis Nabi SAW yang agak panjang. Cukuplah waktu yang diperuntukkan untuk saya pada pagi ini untuk kita habiskan hadis yang panjang ini insya-Allah. Hadis yang saya petik daripada kitab Bahrul Mazi pada jilid ke-17 yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam syarah Mukhtasar Sahih Imam Tirmizi. Satu bab disebut sebagai babu ma jaa fi syafa'ah. Bab pada membicarakan tentang pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, suatu ketika nanti. Hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk kepada hadis tersebut, ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi rabbi, telah datang seorang yang datang daripada sisi Tuhanku, yakni malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyarani, dan dia telah memberi pilih kepada aku, ay yadkhula nisfu ummatil jannata, untuk memasukkan separuh daripada umat Nabi Muhammad dalam syurga semua. Nabi diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan separuh daripada umat dia, daripada zaman Nabi sampailah hujung sekali umat Rasulullah. Wa baina syafa'ah, dan antara syafa'ah, dia bagi dua pilihan, nak masukkan separuh umat Rasulullah dalam syurga ataupun Nabi nak ambil syafa'ah, pertolongan. Fakhtartu syafa'ata, maka aku telah memilih syafa'at. Dengan ilham Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya atas kehendak Allah, Nabi memilih syafa'at. Apa syafa'at dapat apa? Siapa yang akan dapat? Wahiya liman mata la yusyriku billahi syai'an. Syafaat Rasulullah ni akan dapat kepada orang yang atas muka dunia tak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ni pertolongan. Untuk apa? Untuk keluar daripada azab Allah kepada rahmat Allah, yakni keampunan dan syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita doakan kita semua ni takkan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan berlaku seperti mana disebut oleh Fadil Ustaz tadi, putus asa selepas kita usaha dah ibadah kepada Allah, tiba-tiba di hujung usia kita kendur balik menjadi ahli maksiat, wal a'yadzu billah min zalik. Fastaqim, maka istiqamahlah. Seperti mana disebut oleh para ulama tadi, istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Maka kita nak yang tu. Itu antara doa yang Nabi ajar pada kita, Rabbana la tuzigh qulubana. Doa ni kena baca semua. Habis mayang kena baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa ni kata ulama, kalau kita amalkan, masa nak mati nanti syaitan tak berjaya nak kacau kita. Sebab syaitan ni dia akan kempen kita, bukan PRU. Dia akan kempen kita sampai sudah untuk sokong dia. Tu kena sedar. Dia tak ada buat spanduk, poster boy, tak ada. Cuma nak kata, mau matilah agama Yahudi, matilah agama Majusi. Sampai kesudah dia akan kacau kita. Jadi kita takkan selamat, sebab Allah dah kata dah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Syaitan ni musuh kamu yang nyata. Dan syaitan ni bukan jenis putus asa. Syaitan tak putus asa, sentiasa bermotivasi. Sebab banyak penceramah motivasi di kalangan mereka. Bila syaitan tu down, dia jumpa penceramah tanya, awak down ke? Saya down. Awak jangan down. Maka dia bagi motivasi. Motivasi apa? Untuk mengacau kita sampailah kita mati dalam bukan millah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada riwayat mengatakan Sayyidun, malaikat akan turun untuk menyapu syaitan-syaitan ni agak jauh daripada kita waktu kita tengah sakarat itu. Maka amalkan Rabbana la tuzigh qulubana, itu seperti mana disebut oleh saya sebentar tadi. Dan doakan saya juga agar istiqamah benda yang sama, dan kita semua insya-Allah. Baik, kita masuk pada hadis yang kita nak bicarakan pada hari ini. An Abi Hurairah qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kita dah kenal Sayyidina Abi Hurairah ni namanya apa? Masih itu kita dah sebut dah manakib dia. Nama dia apa? Assalamualaikum. Senyap pula. Tadi bunyi borra. Dia tanya senyap. Ngatuk namanya Sayyidina Abdul Rahman. Namanya Abdul Rahman. Asal dulu namanya Abdul Syams, hamba matahari. Nabi tukar nama dia. Itu sebab nama kita kalau tengok dalam IC macam tak kena je, Nobita nama, tukar nama. Yang nama sedap sikit. Ni nama pelik-pelik, Mitsubishi, Toyota, Corolla, semua letak. Jadi Sayyidina Abi Hurairah ni kita dah sebut manakib dia waktu kita baca buku 7 golongan mulia di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang sahabat yang mulia ini digelar bapa kucing, bapa kepada anak kucing sebab dia suka sangat pada kucing. Kita kena gitu, kena sayang pada kucing. Kucing ni dia kenal orang sayang dia. Itu sebab dalam kedai makan dia akan pergi tempat-tempat orang yang bau kucing ada pada orang. Dia kata ni bapa kucing mari ni, dia pun dekat gitu. Maka dia minta makanan, maka bagilah sikit. Ada setengah orang tu dia siap sedia dalam kereta dah makanan kucing. Bukan setakat kucing, anjing pun dia bagi makan, dapat pahala. Zaman Bani Israel kan, wanita yang perang kerja teruk, pelacur, memberi minum air kepada anjing, masuk syurga sebab bagi minum air pada anjing. Jadi tuan-tuan macam Allah, kucing ni mulia dan dia suci. Dia suci. Walaupun bulunya tu bila cabut tak suci dia. Cuma kalau sikit makruh, kalau banyak tak boleh haram. Itu sebab kena jaga-jaga bab kucing. Tapi kucing ni benda suci. Selagi mana bulu tak cabut pada tubuh dia lah. Kalau cabut tu, ulama sebut kalau sikit dimaafkan, selah dua lah. Tapi kalau setimbung atas muka nak semayang, itu dah boleh lah, kena tukar. Kena bersih. Dan ni banyak dah dalam Shopee benda cuci tu. Beli je lah, bukan mahal. Minta duit lebih sikit pada anak-anak. Don't worry. Qala, dia telah berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ahmin,
dibawa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging. Daging ni daging kambing. Nabi suka daging kambing. Saya dah sebut pada sebelum ni, Nabi makan kambing ada riwayat mengatakan 6 bulan sekali. Kita makan kambing hari-hari, nasi Arab. Mana tu haji? Mengambing. Mengambing nama dia, bukan mengetik, mengambing. Mana nasi Arab tu? Kedai nasi Arab. Tak apalah, sebab kita mungkin pitih banyak, silakan mengambing, tak ada masalah. Tapi kalau naik darah tinggi, jangan salahkan kambing. Kambing tak bersalah. Selalu kambing dikambing hitamkan. Jangan buat gitu, siang ke kambing. Kambing kata kami masyarakat yang tak bersalah, selalu dikambing hitamkan oleh manusia. Macam Ustaz sebut tadi, makan banyak, terasa saya Ustaz, hati ni masih ada iman lah. Betul, makan banyak jadi malas. Itu sebab saya tengok diet. Baru ni diet sehari, 2 hari tak diet. Berat benar. Farufi'a ilaihi dhira'un fa'akalah. Maka dia akak lengan, dia pun makan. Antara posisi yang Nabi suka makan, bahagian betih ataupun lengan kambing. Mana satu tau, lengan dia, betih dia. Itu Nabi suka. Wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan. Nabi sangat suka dari kambing, Nabi suka. Bahkan waktu perempuan Yahudiah nak racun Rasulullah pun letak racun dalam kambing. Letak racun dalam kambing. Dan waktu Nabi nak makan, daging yang telah dimasak tu kata, "Ya Rasulullah, aku telah diracun." Maka ada seorang sahabat telah makan, Sayyidina Abu Bakar tak dah makan. Tapi Rasulullah ni ada khilaf ulama, Nabi sepak gigi atau tak sepak. Tapi dalam riwayat mengatakan Rasulullah waktu Nabi tengah nazak ataupun sakit yang teruk sampai kewafatan Rasulullah, antara Nabi sebut racun di Khaybar tu, aku terasa dia telah memutuskan urat-urat aku. Itu sebab ada riwayat mengatakan Rasulullah bukan wafat biasa, Rasulullah mati diracun. Itu kena sedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi pun kena racun, kita tak berapa Nabi ni jangan pelik lah. Sahabat-sahabat Nabi yang kanan, Sayyidina Umar kena bunuh, syahid. Sayyidina Ali kena bunuh, syahid. Sayyidina Uthman bin Affan kena bunuh, syahid. 2 cucu Rasulullah kena bunuh belaka. Sayyidina Hasan kena racun, Sayyidina Hussein kena pancung sampai mati, khianat oleh penduduk Kufah di Karbala ketika itu. Kisah yang sangat menarik, boleh tengok YouTube, cari Buya Yahya menceritakan kisah Karbala tersebut. Thumma qala fanahsa minha nahsata. Nabi pun ambil, Nabi pun gigit sekali gigit. Nabi pun gigit. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, akulah penghulu manusia pada hari kiamat. Hal tadruna lima dhaka, kamu tahu tak kenapa jadi macam tu? Nabi tanya kepada para sahabat, tengah makan pun cerita hari kiamat. Kita top up dah cerita, kita cerita benda. Mana PRU ni, mana ni kita? Itulah kita. Dia tak cerita berakhir, tak ada ke mana kita mati nanti macam mana? Tengah makan nasi, tak ada orang cerita bak mati. Saya pun sama. Kalau cerita bak mati, tak ada selera untuk makan. Betul ke betul? Betul. Mana kata betul? Tak ada selera. Atau kita tengah makan kapal, haji mati tu. Baru kapal orang mati, bukan kita mati. Pun tak ada selera dah. Maka terima kasih Allah, Nabi tanya, hal tadruna lima dhaka, kamu tahu tak kenapa jadi macam tu? Yajma'ullahu an-nasa wal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Nabi cerita kepada para sahabat, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan manusia yang dulu sampai yang akhir fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang satu, namanya apa? Mahsyar. Saya dah sebut kepada tuan-tuan dulu, mahsyar ni dekat mana? Ada riwayat daripada para ulama mengatakan mahsyar itu terletaknya dekat Syam. Mahsyar ni satu tempat yang lapang, tak ada satu habuk binaan kecuali arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pondok muallim, tak ada rumah kita, tak ada keluar-keluar daripada kubur. Padang jarak, padang terkukur. Keluar pula telanjang bulat daripada kubur. Bayang keadaan tu macam Allah. Kadang ada seorang nak bayang, Allah tak tahulah gerung macam mana. Macam mana nak bagi bayang lagi Ustaz? Tuan-tuan boleh tengok ada rapat umum ataupun ijtima' jemaah tabligh di India, di Pakistan dan sebagainya. Bayangkan berapa ramai jutaan manusia ataupun wukuf di Arafah, berapa ramai manusia.
Itu ada pokok di Arafah, ada pokok dah. Ada khemah, wukuf dalam khemah, duduk gitu berzikir. Ada ketupat, ketupat lah, buat ketupat lah. Tengok berzikir, buat ketupat. Aku tengok dia tu kurang berzikir tu. Kita macam kita, dia pula cerita bab orang. Urusan pun cukup lah. Pekakkan telinga, butakan mata, ibadat pada Allah SWT. Tidak tercara pada orang. Maka jika itu hadirin mati Allah SWT sekalian, di mana? Di Syam, kata ulama. Maknanya kalau tuan-tuan meninggal dunia di Muallim ni, kita berjalan daripada Muallim sampai ke Syam. Dah jauh Ustaz, jauh kan? Saya kira baru ni Pahang, Kuantan ke Perak, kalau jalan kaki 4 hari. 4 hari jalan kaki. Saja je ikut tu saja tengok. Kalau naik motor berjam, naik kereta berjam, jalan kaki berjam, 4 hari. Tak tahu lalu kau mana jumpa gajah, rimau, tak tahulah. Tapi nak sebut hanya gitu. Tapi akhirat tak tahu. Tak usah pakai weh dah waktu tu. Tak ada pakai weh. Semua ikut jalan yang sama. Tak ada rasa sesak nak patah balik di KL ke tak ada. Tak ada tempat. Sama je tempat ketiga. Dan kita kena berjalan. By hook or by crook kena berjalan. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayusmihumud da'i, maka didengarkan orang yang menyeru, maka kita pakat dengar ketika tu. Wallahu a'lam, ada speaker tak ada speaker, tapi pakat dengar lah. Maka ketika itu hadirin mati Allah, fabalaghan nasu minal karbi wa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Ketika itu manusia tak dapat nak tanggung betapa susahnya ketika itu. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi kata, kalau bagi orang derhaka kepada Allah saja yang tak sanggup tanggung. Bagi orang beriman kepada Allah ada satu hadis, bahkan banyak hadis menceritakan lama mana kita berada. InsyaAllah kita semua ni beriman kepada Allah. Amin. InsyaAllah. Yang kita nak, yang kata Rasulullah itu, kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat, lama mana? Selama mana seseorang melakukan ibadat solat, bahkan lebih cepat daripada itu. Dia rasa macam tu. Boleh faham tak saya sebut ni? Kita semayang zuhur ku berapa minit? Ada 2 jam. Allah tu sejam setengah. Ada rokok sampai 1 jam tak ada. Paling cepat 8 minit, 10 minit lah. Atau paling cepat 3-4 minit. Paling lama 10 minit kalau ikut imam. Imam kan dia style dia juga imam. Ada imam laju, ada imam slow. Ada yang Allah, kita kebar dah belakang. Siapa semayang mendahului imam, dia akhirat kepala keldai. Ingat? Ni Allah dia kata lambat tu imam aku potong. Mana boleh potong imam? Nak potong imam kena minta dengan majlis agama, saya nak jadi imam. Senang. Supaya orang tak ada boleh potong saya. Kata Rasulullah, orang di akhirat, kalau kita baca hadis ni tentang orang yang susah di akhirat, di padang mahsyar. Tapi bagi orang beriman kepada Allah, ada hadis mentakhsiskan, menceritakan kalau di akhirat nanti seolah-olah lamanya macam seseorang melakukan ibadat salat fardu, bahkan lebih cepat daripada itu. Dia rasa macam tu. Sama juga orang beriman kepada Allah yang mati sejak zaman dulu, zaman Nabi Allah Adam, sampailah zaman kita sekarang. Bagi orang beriman kepada Allah, dia rasa lama tak? Dia rasa lama tak? Tak lama. Sebab apa? Seronok, beronok-ronok dalam kubur. Tapi bagi orang derhaka kepada Allah, rasa lama tak? Lama. Oi, lama. Lama sebab apa? Duduklah kadang tak selesa, kena azab, kena macam-macam dalam kubur, tak selesa hidup. Maka kita doakan kita berada di kalangan orang yang taat kepada Allah, duduk di mahsyar rasa sebetul je. Seperti mana kita dah baca hadis 7 golongan yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang disebut orang yang berada dalam keadaan rasa sangat selesa, tak ada masalah. Ni tuan-tuan Allah, kita kena sedar itu. Maka terima kasih Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu an-nasu ba'dhum li ba'din, maka pakak-pakak berkatalah manusia ketika itu antara satu sama lain, ala tarawna ma qad balaghakum, memang tak nampak ke apa telah sampai kepada kalian, termasuk dia sendiri. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum,
Kamu tak nampak ke? Ataupun tak ada ke cadangan siapa yang boleh tolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Sekarang nak minta tolong kepada Allah agar percepatkan proses penghisapan. Sebab berjalan sampai dah di bumi mahsyar. Sekarang ni tunggu untuk dihisap oleh Allah, dihitung. Yang nak tunggu ni lah bagi orang derhaka pada Allah rasa amat lama. Sebab ada hadis yang lain menyatakan kalau orang kafir diminta kepada Allah, wahai Allah, ambil kami ni Allah, campur kami segera dalam neraka. Sebab dia rasa mahsyar tu teruk sangat dah. Dia tak tahu neraka lebih dahsyat daripada mahsyar. Ni kena sedar tentang macam Allah. Oh, tak tahulah macam mana gerunya kita ketika tu tak tahu. Kita harap bukan kita lah kategori orang yang berjalan macam Nabi sebut. Kemudian fayaqulu nasu ba'duhum li ba'din, maka berkatalah manusia setengah daripada setengah yang lain, alaikum bi Adam, kamu kena bertemu Nabi Adam. Fayaqtuna Adama, maka mereka semua mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, dan mereka berkata, anta abul bashar, kamu bapa manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah telah cipta kamu dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah telah tiup ruh kepada kamu. Wa amara al malaikata fasajadu lak, dan Allah memerintahkan malaikat maka mereka sujud kepada kamu. Sujud malaikat kepada Nabi Adam, ulama sebut takriman lahu, bukan ta'abbud, untuk memuliakan Nabi Allah Adam AS min sairil makhluk, selain daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Puji Nabi Adam, minta tolong. Isfa' lana ila rabbika, tolonglah kami kepada Tuhan kamu, wahai Nabi Allah Adam AS, datuk kami. Ala tara ma nahnu bih, kamu tak nampak ke bagaimana keadaan kami sekarang? Ala tara ma qad balagana, adakah kamu tak nampak apa telah sampai kepada kami? Nabi Adam nampak tak? Nampak, sebab mereka berada bawah arasy. Yang ramai-ramai tu, orang kebanyakan tu duduk tengah susah. Nabi Allah Adam nampak, tapi kenapa orang ni cakap juga nak ambil perhatian Nabi Adam agar dapat tolong ketika itu? Kemudian terima kasih Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu lahum Adamu, maka berkatalah Nabi Allah Adam kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm, sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Ghadaban lam yaghdab qablahu mislah, marahnya Allah ini tak pernah Allah marah sebelum ni. Walam yaghdab ba'dahu mislah, dan Allah tidak pernah marah selepas ini macam ni. Kalau kamu nak minta tolong daripada aku, i'lamu, ketahuilah Allah sangat marah sekarang. Sampai Nabi Adam pun tak boleh nak buat apa. Dia cuma disebut alasan Allah sedang marah sekarang. Itu sebab dalam hadis yang lain Allah menyebut kepada para pemerintah, para raja, para sultan di atas muka dunia, ainal mulkul yam, mana raja-raja atas muka dunia dulu? Yang jadi presiden, jadi perdana menteri, yang jadi raja, jadi sultan, ainal mulkul yam, mana raja-raja itu sekarang? Maka Allah jawab sendiri, anal wahidul qahhar, aku seorang saja yang wahid, yang esa, yang maha perkasa, yang lain tak ada apa. Sebab tu macam Allah, jangan kita angkuh dan congkak ke congak ke congkak jangan aku, jangan orang Kelantan kata jangan agah lah. Ada kuasa sikit kita agah ni bukan agah tu. Agah ni sombong, jangan gitu. Maka ketika doa terima Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam kata lagi, wa innahu qad nahani 'anil syajarah, sesungguhnya Allah pernah tegah aku daripada pohon, daripada mendekati sebuah pohon dalam syurga dulu. Ingat tak? Bila Allah cipta Nabi Adam jalan dalam syurga, tengok seronoknya syurga ni, semua benda ada belaka dalam tu. Nak apa dapat. Kemudian dia tengok burung, ada riwayat kata tengok burung berpasangan. Dia ada keinginan untuk berpasangan. Dia pun tidur, bila tidur bangun-bangun tengok ada awet sebelah, Sayyidatuna Hawa, awet dia, isteri nenek kita. Maka duduk berdua, duduk dalam syurga. Allah kata duduk dalam syurga, tapi syarat apa dia? Wala taqraba, koma berdua jangan dekat hazihi syajarah, pokok ni, fatakuna minaz zalimin, kalau dekat juga maka kamu akan jadi orang yang zalim. Dia dekat ke tak dekat?
Memang tak dekat mula-mula. Tapi siapa yang suruh dia dekat? Setan tadi. Penasihat 20%. Setan suruh dia dekat. Pergi goda Nabi Adam kemah. Pergi goda Sayyidatuna Hawa gagal. Sayyidatuna Hawa pula pujuk Nabi Adam. Marilah baik rasa ya nak. Dia bukan cakap Kelantan. Tak tahulah cakap bahasa apa tu. Tak apa baik rasa ya. Rasa ikut. Falamma dhaqa asy-syajarah, tak kala mana mereka rasa pokok tu. Ada riwayat kata pokok ni pokok gandum, ada kata pokok anggur, tak apalah. Asalkan pokok. Bila dia rasa buah tersebut, maka datang hadis orang Melayu sesat. Maka Nabi Adam makan lekak di tengkuk jadi halkum. Orang perempuan lekak di dada jadi tu. Ini sesat, kita sesat. Bukan, tak betul. Semula jadi dah perempuan ada, semula jadi lelaki ada halkum. Itu sebab sajak tak boleh buang halkum dia. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika tu bila mana makan aja badat lahuma sawatuhuma. Cabut habis pakaian. Macam cerita yang Piramli buat, sumpah orang Buniang ke? Sumpah orang Minyak. Minta marah macam ni. Sumpah orang Minyak. Dia pergi alam Buniang tu kan, tu nipu. Alam Buniang ni jing kan. Dapat pakaian, tiba-tiba dia kata jangan bunuh jiwa ke apa dah. Dia bunuh orang. Habis tersyabut pakaian, jadi hitam legang, kena minyak petrol, minyak hitam. Jadi ada mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam AS bila makan cabut habis pakaian apa nama istana lah, syurga ketika tu. Maka lari-lari ambil daun syurga tutup dia punya aurat. Maka itu sebab ada hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim, kita tengok debat Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Adam. Dia berdebat. Dia debat apa dia? Nabi Musa kata, sebab kamulah wahai Adam kita berada dekat dunia. Kalau kamu tak makan pun tu kita tak ada dunia ni. Maka kata Nabi Adam, wahai Musa, Allah telah takdir aku itu 40 tahun sebelum aku dicipta lagi. Memang Allah tentu dah kita bukan duduk kat syurga, tapi insya-Allah kita akan kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Nabi Adam kata, minta maaf lah, aku pernah ditegah untuk jangan dekat dengan pohon itu dalam syurga dulu. Fa'asaitu, aku langgar. Langgar ni tu sikap manusia. Tu sebab kita ni kalau jenis ibadat tak buat dosa, masalah malaikat kita ni. Tu sebab Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu, dia waktu bersama dengan Rasulullah SAW, dia ingat pada Allah, ingat sungguh-sungguh. Bila balik jumpa keluarga dia bergembira sampai lupa kepada Allah dan Rasul. Tiba-tiba dia teringat dan dia teriak menangis, teresak-esak menangis. Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan dia. Apa hal pula wahai Hanzalah kamu menangis? Dia kata, telah munafiklah Hanzalah. Maka ditanya kepada Hanzalah, kenapa pula khabar munafik ni? Biar aku nak tahu apa sebab. Dia pun cerita isunya, kalau dekat dengan Nabi aku ingat kepada Allah, bila aku balik bersama anak isteri aku lupa kepada Allah, munafiklah aku. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar berkata, aku pun sama juga, maka aku juga munafik. Akhir bertemu dengan Rasulullah, pendek cerita, Nabi kata, ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, seketika-mu dengan Allah, seketika-mu dengan dunia, dengan keluarga. Maknanya kita ni ada masa dengan ibadah, ada masa dengan keluarga. Kalau kita terlupa ke benda je, suka sangat dengan anak-anak main, itu bukan dosa buat kita, tuan-tuan macam. Tapi kalau kamu kekal, kata Rasulullah, kekal daripada awal sampai akhir ingat pada Allah, kamu akan dapat bersalam dengan para malaikat. Tapi kita bukan macam tu. Masa sekarang ni ingatlah Allah, masya, balik buang makan. Itu biasa. Itu biasa. Yang luar biasanya balik tak makan tu orang. Kenapa haji tak makan? Saya teringat pada masya, nak mati dah rasa ni. Itu memang dahsyat. Dapat bersalam dengan malaikat nanti. Kemudian terima kasih Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, nafsi, diri aku, idhabu ila ghairi, pergilah kalian mencari orang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kamu bertemu Nabi Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuha, maka pakak-pakaklah mereka itu pergi bertemu Nabi Nuh. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul ila ahli al-ardi, kamulah rasul pertama ke atas penduduk bumi ini.
Kenapa dikatakan Rasul pertama? Maka ulama muhaddisin mengatakan sebab start zaman Nabi Adam, Nabi Idris, kulluhum yu'minuna billah. Semua orang ketika itu beriman kepada Allah. Yang start jadi kepala pengat ni start zaman Nabi Nuh. Orang mula dah lupa pada Allah. Orang dulu usia panjang-panjang. Nabi Nuh saja 1000 tahun usia dia. Kita 98 tahun. Ada bukti. Contohnya Tun 98 tahun. Dia rasa muda lagi dah. Dah muda. Tuan sini yang paling emas berapa umurnya? Paling tua kan marah pula. Emas tak emas. Yang paling emas ke perak? Ada 90 sini, ada 80? Tak ada. Mana muda belaka kalau zaman Nabi Nuh. Mana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Tun 98 tahun. Tapi dia tak sama macam Tun 40 tahun dulu, 50 tahun tak sama. Saya begitu. Sekarang umur 40. Tak sama macam umur 30, 20 tak sama. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Umurnya dikatakan oleh ulama 1000 tahun umur dia. Maka Nabi Nuh ni awal Rasul sebab ketika itulah mereka umat itu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata apa? Waqad sammaka Allahu 'abdan syakura. Allah telah namakan engkau sebagai hamba yang bersyukur. Tolonglah kami kepada Tuhanmu. Kamu tak nampak ke apa telah terjadi kepada kami? Kamu tak nampak ke apa yang telah sampai kepada kami? Fayaqulu lahum Nuh, maka Nabi Nuh pun berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Sama jawapan dia macam Nabi Adam sebut. Saya tak sebut lah mana sama tu, faham lah tu. Wa innahu qad kana li da'watun da'awtuha ala qaumi. Sesungguhnya aku dulu ada satu doa yang aku doakan untuk kaumku, maka aku tak boleh nak tolong kamu. Nabi Nuh ni tuan-tuan sekalian, dia berdakwah 950 tahun. Tuan-tuan rujuk surah Nuh, surah yang paling bagus untuk para penceramah, para pendakwah untuk tengok dan telan surah Nuh. Sebab kisah tidak putus asanya Nabi Nuh sampai akhir tak larat sangat dah. Kaum dia derhaka pada Allah, dia berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan bala pada mereka. Ini tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak sebut Nabi Nuh ni, bayangkan 950 tahun isteri dia derhaka pada Allah. Isteri tidur sekatil, masak dia masak. Tapi kata ulama, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut ni, dia hanya derhaka mensyirikkan Allah, tapi dia tak melakukan perkara mungkar, berzina dia tak. Itu ulama sebut, dia mereka cuma syirik pada Allah. Bayangkan Nabi Nuh ni tidur satu rumah, taat kepada Allah, Nabi. Maka kita yang bukan Nabi, ustaz, tok imam, tok haji, JKK ke apa, tiba-tiba dapat isteri, kita mari kuliah kat pondok muallim, isteri tak mari. Ataupun kita mari, suami tak mari. Jangan pelik lah, jangan pelik. Sebab kalau rujuk surah Tahrim, surah At-Tahrim, berapa surah dah saya sebut pada tuan-tuan bayang. Dari surah Nuh, surah At-Tahrim, rujuk surah Tahrim. Kisah nak tengok siapa? Suami soleh, boleh tengok kisah Asia. Dalam ayat tu, ayat ke-11 tak silap saya, atau ayat ke-12. Kalau nak tengok suami yang saleh, isteri pula yang tak saleh, ayat 10 surah Tahrim. Nak tengok perempuan yang mulia, ayat ke-13 surah Tahrim, kisah Maryam. Nak kisahkan tentang Allah, Nabi Nuh punya kecewa. Nak katanya hidayah ni bukan milik siapa-siapa. Kalau mungkin kita kata, apalah Nabi Nuh tak doa pada Allah, biar Allah bagi hidayah kepada isteri dia. Bukan cakap isteri, anak dia pun derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dahsyat. Satu ujian sangat besar tu kan Allah. Betul lah kata ustaz tadi, iman tak dapat diwarisi. Tak dapat diwarisi. Dapat warisi resedung. Resedung, kecil mani, darah tinggi. Kan doktor tanya, ada ayah lu kecil mani tak? Ayah saya kecil orang je. Tak apa. Kecil mani tak boleh. Kecil mani dia keturunan, tak boleh jadi. Tu masalah. Kita berdoa lah. Tapi ada boleh elak dengan cara menjaga pemakanan, insya-Allah. Tapi dia juga tak boleh elak. Mungkin dia tak sedar ataupun sedar lewat. Kemudian terima kasih Allah, apa yang Nabi Nuh buat sebenarnya yang menyebabkan dia tak boleh nak tolong ketika tu? Ada 2-3 pandangan.
Ketika mana Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar, jangan tinggalkan atas muka bumi ini seorang pun orang kafir. Jangan tinggal seorang pun orang kafir. Kalau kamu tinggalkan, wahai Allah, mereka akan melahirkan orang-orang yang akan menentang kamu satu masa nanti. Wala yalidu illa fajiran kafara, kata. Mereka tak melahirkan orang kecuali kafiran, orang kafir, fajjara, jahat pula. Maka doa pada Allah, maka Allah turunkan. Sebelum turun hujan, Allah perintah Nabi Nuh buat bahtera dulu. Ada riwayat Israeliat, bukan sekadar buah bahtera, tanam pokok dulu. Tanam pokok biar besar pokok tu, tebang pokok buat kapal. Buat kapal pula atas bukit. Kenapa tak buat tepi sawah ke tepi sungai ke? Tu sebab penduduk kampung kata tak relevan sungguh Nuh ni. Relevan dia pakai relevan yang medah bahasa. Tak patut Nuh ni buat kapal atas bukit. Mana boleh kapal atas bukit nak belayar macam mana? Macam tu. Kita kan suka tengok spektikal macam tu. Tu ke sebutan? Skeptikal ke spektikal? Skeptikal. Tak malah saya bahasa Jawa tak apa reti sangat. Dia pandang Nabi Nuh ni pelik, buat satu benda atas bukit. Duk mengejek Nabi Nuh hari-hari. Nuh bodoh, Nuh bengong, macam-macam dia kata. Semua jahat. Maka Nabi Nuh sebut, kamu sekarang boleh ejek pada aku, kamu tunggu satu masa nanti. Buat bahtera bukan kun fayakun, tuan-tuan. Kita kata buat apalah, dia tak minta pada Allah suruh malaikat mari buat. Ataupun zaman Nabi Sulaiman, jin yang buat mahkota ulang, bangunan kota, jin yang buat. Kenapa Nabi Nuh tak minta pada Allah? Nak kata inilah dakwah. Ujian yang Allah beri pada Nabi Nuh ni luar biasa. Itu sebab Nabi Nuh antara Rasul Ulul Azmi yang banyak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat bahtera, siap bahtera, kena kerahkan pula masuk binatang-binatang sepasang-sepasang. Mari hadis orang Melayu, digosoknya belalai gajah keluar babi. Tu tak betul, tuan-tuan. Itu Israelia, kita suka percaya. Betul. Keluar kau belalai babi tu tak boleh. Tak percaya tu nak. Tapi nak sebutnya, umat dia tak sampai 70 orang manusia. Akhirnya turun hujan yang lebat, daripada bumi keluar air, jadilah bah yang sangat besar. Maka tenggelamlah penduduk-penduduk yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk isteri dia, termasuk anak dia. Waktu anak dia sedang kelemasan, Nabi Nuh tengok anak dia tengah lemah. Kita ni anak jahat setara mana pun, tuan-tuan, sayang ke anak. Anak tengah lemas, maka dia kata, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak yang aku sayang, mari naik dengan kami. Irkam ma'ana, mari naik. Apa kata anak dia? Minta maaf lah. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan cari mana-mana gunung untuk aku bertapak selamat daripada air. Selamat tak? La asimal yaum, kata Nabi Nuh, tak ada siapa boleh selamat sekarang kecuali orang yang Allah rahmati. Maka mari satu maujun, gelombang besar, tenggelam, mati lemas. Tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Sedih tak sedih Nabi Nuh? Sedih. Tadah tangan, ya Allah, tu anak saya. Allah tegur Nabi Nuh. Allah bukan kata, Nuh, dosa kamu doa. Allah tegur je, wahai Nuh, itu bukan ahli keluarga kamu, dia di kalangan orang kafir. Nabi Nuh terasa itu dosa yang dia buat, sampai di akhirat pun dia kata, minta maaf lah, saya tak boleh tolong kalian, pergi cari orang lain. Tengok tuan-tuan macam Allah, betapa dahsyatnya yaumil mahsyar. Rasa gerung tuan-tuan macam Allah. Kita dulu ke akhirat ni nak minta siapa? Minta tolong Nabi Adam, reject. Minta tolong Nabi Nuh, reject. Sekarang nak tiba saat tuan macam Allah Subhanahu wa taala, idhabu ila Ibrahim, kamu pergi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim, maka mereka mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Ibrahimu anta nabiyullah, wahai Ibrahim, anta nabiyullah, kamu nabi Allah, wa khaliluh, dan kamu ni kekasih Allah, best friend, best friend Allah, min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Nabi Ibrahim gelaran dia Khalilullah, best friend Allah, kawan baik Allah Subhanahu wa taala. Ishfa' lana ila rabbika, tolonglah kami kepada Tuhan kamu. Sama juga permintaannya.
jawapan pun sama, tapi alasan Nabi Ibrahim berbeza. Apa alasannya? Wa inni qad kadzabtu thalatha kadhibatin, sesungguhnya aku telah melakukan 3 pembohongan, kata Nabi Ibrahim. Aku tak boleh tolong kamu sebab kat bumi dulu aku buat 3 pembohongan. Kata ulama, bukan bohong tapi helah, tipu daya. Apa benda? Ada 3 cerita. Yang pertama, waktu bila mana kaum ni nak ajak pergi jom heboh. Jom heboh, tahu jom heboh tu bukan lah. Jom heboh ni pesta, waktu tu pesta keagamaan mereka. Jom heboh ni alhamdulillah buat di Terengganu, tak ada percampuran laki perempuan. Buat kat negeri bukan Terengganu, campur laki perempuan. Maksiat balik. Itulah semua kan. Kena jaga-jagalah. Maksiat berleluasa. Maka ketika tu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka ajak aku untuk pergi pesta keagamaan. Aku cakap apa? Inni saqim, saya sakit. Dia tak sakit pun, tapi sebab tak nak elak, tak nak pergi, dia kata dia sakit. Maka selamatlah dia, tak dapat pergi, jemputan dibatalkan, cuma kena kuarantin. Kuarantin ada dah zaman dulu macam. Kuarantin dekat mana? Kuarantin dekat berhala-berhala yang banyak dekat kota tu. Kebetulan pakcik dia, Azar nama dia. Ada riwayat kata ayah dia, tapi mufassir kata itu pakcik dia. Ayah Nabi Ibrahim tidak derhaka pada Allah. Bahkan dikatakan mati awal lagi. Azar tu bapa saudara Nabi Ibrahim. Tetap bapa saudara dalam bahasa Arab dipanggil abun juga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala duduk di kuarantin, dia tengok banyak berhala. Dia kata, "Hei, ni peluang hamba ni, peluang saya ni." Sebab waktu dia berniaga berhala yang ayah dia buat, pakcik dia buat tu pun, ayah suruh jual dekat pasar. Ibrahim pergi jual berhala ni. Beres. Dia ikat berhala, dia tarik. Sampai ke pasar, patah habis. Lengan patah, muka patah, cabut habis. Kena marah dengan ayah dia. Kena marah dengan pakcik dia. Minta maaf. Pakcik tu ayah dia. Sebab apa tu? Allah, waktu tu Nabi Ibrahim berada dengan berhala-berhala saja. Yang ni zaman Nabi Ibrahim, jangan buat sekarang. Buat sekarang perang betul. Itu dakwah zaman dulu. Zaman sekarang tak boleh pakai dakwah tu. Tu keras. Sebab kita umat majmuk dalam negara kita. Kita raikan agama mereka, bukan kita meraikan. Ada orang kita kena meraikan sekali, tak betul. Orang pakai ni, dia pakai juga. Semata-mata nak undi, tak boleh. Haram. Akidah tergelincir. Maka ketika itu hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia ambilnya kapak, dia ketuk semua berhala kecil, ketuk, hancur. Dan sekali tinggalnya bapak besar, dia ambil kapak sarung kat tangan berhala besar tu. Balik daripada penduduk-penduduk kampung balik, Yahoo balik, tengok berhalanya pecah habis. Allah, dia kata, siapa pula yang buat ni? Siapa yang buat? Maka dia berkata, tak ada orang lain dah, mesti Ibrahim, sebab dia seorang duduk sini. Kita semua pergi jom heboh tadi pesta. Maka ketika tu dia panggil Ibrahim di hadapan penduduk semuanya, tengah marah padam, kembang kepih hidung. Tuhan kita dia buat macam ni. Panggil Ibrahim, dia kata dalam Quran Allah rakamkan, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Kamu ke yang buat dengan Tuhan kami ni, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun senyum, dia kata, awak tengoklah. Muncul dia tak kata awak dang ke, tak ada. Awak tengoklah siapa yang pegang kapak tu, saya ke dia? Penduduk pun tengok dia yang pegang, sambil berpusing antara satu sama lain. Macam mana dia nak katak, dia bergerak pun tak boleh. Tengok bijaknya dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nak sebut gitu. Cuma zaman sekarang jangan buat gitu. Kacau, tak boleh. Ini zaman dulu. Itu nombor 2. Yang pertama dia kata dia sakit. Yang kedua dia kata yang ketuk tu yang berhala besar. Yang ketiga, satu hari dia bawa Sayyidatuna Sarah, isteri pertama dia. Isteri Nabi Ibrahim ada 3 riwayat kata. Satu Sayyidatuna Sarah, lahirnya umat Bani Israel. Yang kedua Sayyidatuna Hajar, lahirlah umat Arab. Yang ketiga Sayyidatuna Qanturah, lahirlah umat Asia, termasuk tanah Melayu. Qanturah nama dia, Qanturah ni kemenyan ke benda? Ada Qanturah bukan kemenyan, dia apa dia? Gaharu tu Qanturah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bawa Siti Sarah.
Siti Sarah dibawa di lalu satu kawasan ada SJR, Sekatan Jalan Raya, bukan PKPD waktu tu. Sekatan Jalan Raya ni sekat siapa-siapa bawa isteri, raja akan rampas. Maka bila sampai ke Sekatan Jalan Raya, dia kata, siapa dengan awak ni? Ukhti, dia kata, ni saudara perempuan saya. Dia kata saudara perempuan, dia tak sebut zaujati. Maka kita lepas. Maka tu 3 thalatha kadhibat. Dia kata, minta maaf, saya tak boleh tolong kalian. Padahal itu helah dalam agama dibenarkan. Kawan kita suka buat ketupat rendang, sila nikmati kawan, walaupun tak raya. Keluar pagi je, Assalamualaikum Cik Ma. Waalaikumsalam. Awak tahu betul nak start buat ketupat. Kita kata minta maaf lah, saya nak beranak. Tak apa, walaupun umur 80 dah waktu tu. Tu nak mengarut sangat lah. Suami saya panggil, Cik Ma kata, bukan suami kamu dah mati ke 20 tahun? Suami baru saya. Tak apa, sebut elah. Ataupun orang ajak mengumpat, kita kata saya sibuk. Tak apa, itu elah. Walaupun menipu, kita nak elak daripada melakukan dosa. Best friend kita ajak tikar nombor, jom tikar nombor sekali, lama dah tak tikar ni. Dia kata, malah duit tak ada ni. Aku ada duit, tak apalah. Isteri aku tengah panggil ni sekarang. Aku boleh berundur. Benda lain aku tak boleh berundur, tapi pantang undur kecuali isteri panggil. Aku akan berundur. Ni isteri panggil aku nak berundur, padahal isteri tak panggil pun. Maka boleh, tak ada masalah. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh AS tak boleh tolong juga. Nabi Ibrahim pun tak boleh tolong juga. Akhir dia kata, idhabu ila Musa, pergilah kamu bertemu Nabi Musa. Fayatuna Musa, maka mereka mendatangi Nabi Musa AS. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Musa, anta Rasulullah. Wahai Musa AS, anta Rasulullah, kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddalaka Allah birisalatih, Allah telah utamakan kamu, muliakan kamu dengan risalahnya. Wa bikalamihi alal bashar, dan kamu boleh bercakap. Dan boleh bercakap macam mana? Antara kelebihan dia, Khalilullah, Kalimullah, dia boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kitab Taurat. Waktu dia bermunajat dekat Bukit Tursina, dia tinggalkan kaumnya kepada Nabi Allah Harun AS. Balik daripada munajat, bawa kitab ni, kitab Taurat, dalam lembaran-lembaran, bawa balik. Ada daripada batu, ada daripada kayu, dicatat. Tiba-tiba tengok kaumnya sembah anak patung, sembah patung lembu. Dia campurnya kitab Taurat tu, pergi pegang janggut. Ada kata pegang baju saudaranya Harun AS, tarik sini. Apa yang jadi ni? Apa dah jadi? Apa jadi ni? 40 hari baru tinggal. Dia kata, wahai anak kepada ibuku, jangan tarik janggut aku, jangan tarik baju aku. Aku dah tegah mereka, dan mereka mengancam untuk bunuh aku. Itu kata Nabi Allah Harun AS. Itu kisah panjang. Cuma nak sebut apa dia? Nabi Musa ni waktu berada di Mesir, bila mana orang minta tolong dekat akhirat, dia kata apa? Aku dulu pernah bunuh orang yang Allah tak suruh aku bunuh dia. Sebab apa? Dia nak tolong bangsa dia, bangsa Bani Israel yang sedang bergaduh dengan bangsa Fir'aun, bangsa Qibti, bangsa Mesir sekarang. Ada riwayat kata dia tolak je. Ada riwayat kata dia bagi tumbuk sekali, KO, Ma'ali pun kalah, Khabib pun kalah. Allah SWT KO. Dan hebat Nabi Musa ni luar biasa, tuan-tuan. Tongkatnya luar biasa, mukjizatnya hebat. Dan ada riwayat dari Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, dia juga pernah tanpa malakul maut. Ni kita betul sahih. Pernah dengar ada hadis tersebut? Balik cari kitab Sahih Bukhari, cari bab Nabi Musa tanpa malakul maut. Bukan setakat tanpa, mata cabut. Ini cerita betul. Ustaz ni biar betul, Ustaz ni betul. Wallahi betul. Bukan nak buat-buat cerita nak bagi seronok tak. Sebab saya tengok makcik ada teringat pada masakan di rumah dah. Sabar makcik, sikit lagi nak habis dah. Kita sambung 2 minggu lagi. Ketika itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala ditampar, cabut mata. Malakul maut balik bertemu Allah. Allah sempurnakan balik mata dia. Sebab apa dia tampar? Sebab dia ingat musuh dia. Sebab malakul maut mana ada name tag benda nak cover saya malakul maut, tak ada. Tu kadang panjang kisah ni, tuan boleh rujuk baca sendiri. Saya nak panjang-panjang kata takut salah pula tak. Kemudian ketika itu Nabi Musa kata, minta tolong, minta maaf lah, aku tak boleh nak tolong kalian. Aku pernah buat silap, pernah bunuh seseorang yang Allah tak perintah aku bunuh dia.
Itu kesilapan, bukan dosa, silap. Ya Allah telah ampunkan dosa Nabi, kesilapan Nabi Musa AS sebelum dia jadi Nabi lagi. Kemudian katanya, idhabu ila Isa, kamu pergi bertemu Nabi Isa AS. Bila bertemu Nabi Allah Isa AS, apa kata manusia? Ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa kamulah Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah jadi campak kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan roh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak Sayyidatuna Maryam yang dijaga oleh Nabi Allah Zakaria AS, seorang wanita suci, tahirah, yang suci, duduk beribadah kepada Allah dalam mihrab dia. Luar biasa, seorang yang penuh dengan karamah daripada Allah ni. Waktu Nabi Ibrahim masuk, tengok ada makanan, buah-buahan yang tidak ada di Palestin ketika itu. Dia kata, wahai Maryam, daripada mana datang buah-buah ni? Dia kata apa? Min indi rabbi, daripada Tuhanku yang bagi pada aku. Maka satu ketika tengah duduk beribadah kepada Allah, tiba-tiba muncul susuk tubuh lelaki dalam bilik dia. Tubuh lelaki. Apa kata dia? Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan engkau. Kata dia, minta maaf Maryam, saya ni Jibril. Jibril datang. Tak ada name tag kau, tak ada, dia kata, Jibril datang ada. Aku Jibril. Allah perintahkan aku untuk khabarkan kepada kamu, kamu akan mengandungkan seorang nabi, seorang rasul. Dia kata, macam mana mengandung? Saya tak pernah sentuh orang lelaki. Tak pernah sentuh orang lelaki. Oh, perempuan sekarang tu, Allah Subhanahu wa taala sebutlah anak-anak muda sekarang, sebelum kahwin dengan suami dia sekarang, banyak kali disentuh lelaki lain dah. Sentuh, tak sentuh, maksudnya berpegang tangan. Last sekali tak jadi kahwin, nikah orang lain. Tak ada jodoh. Kena jaga anak perempuan kita. Saya ada anak perempuan seorang, macam orang perempuan ni berbeza sebenarnya. Nak tidur celah ketiak kita saja. Marah mak dia, cemburu. Mak dia datang, dia tolak mak dia. Mak dia tolak dia. Tu panggil anak perempuan ni, cinta pertama dia ayah dia. Itu sebab ayah kena baik dengan anak perempuan. Ada masalah dia ngadu pada kita, tapi baik ada tara dah. Siapa besar gajah tidur sekali tak boleh dah. Ada yang melampau sangat, anak dah besar dia dukung je lagi, tak boleh. Itu over sangat, tak boleh. Ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Tapi Fatimah ni kecil lagi. Tapi betul lah. Tak, kau isi bawah betul lah, pak dia tepuk tangan. Hai, dia kata, hai, dia marah. Perempuan luar biasa. Saya anak masih kecil lagi, tak tahulah apa ujian yang Allah beri pada saya masa depan. Tapi kita harap gitu kadang. Maka Sayyidatuna Maryam kata Nabi Jibril AS, kalau Allah nak satu benda, Allah akan izinkan jadi, maka jadi. Maka ditiupkan roh kepada Sayyidatuna Maryam. Tak ada suami, tiba-tiba start dah mengandung. Bila mengandung, viral di Baitul Maqdis ketika itu, Jerusalem. Mengandung, hashtag Maryam telah berzina, Maryam telah perempuan sundal, Maryam macam-macam dia kata. Dia kata, dia kata, wahai ya ukhta Harun, wahai saudara kepada Harun. Kata Harun ni ada pakcik dia dan sebagainya. Maka na abuki, tidaklah bapak kamu dan mak kamu orang yang jahat. Kamu mak bapak baik, kenapa kau jahat sangat? Bila semakin besar kandungan dia, terpaksa keluar daripada Baitul Maqdis, berjalan seorang. Siapa dekat pokok kurma? Pendekkan cerita, pendek sangat cerita ni. Siapa dekat pokok kurma yang telah di pokok tu, menyandar dia, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan balik pokok kurma tu dengan buah. Ada buah rutak. Rutak ni buah kurma yang masih sedap, ranum. Di bawah tapak kakinya ada anak sungai yang Allah buat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Allah tak kata, wahai Maryam, tadahlah tangan kamu turun, jatuh buah rutak. Allah kata, goncangkan wahai Maryam, pokok tu akan jatuh pada kamu buah rutak yang sangat sedap. Nak kata apa tuan-tuan? Kena usaha. Tak ada semua magic belaka. Ni cerita bab magic semua tak ada. Usaha. Walaupun betul Allah jadikan. Teruknya bagi perempuan-perempuan, kena banyak minum air. Tu panggil air selusuh tu. Air selusuh. Sebab buat air selusuh, kita baca Fatihah. Sebenarnya kena banyak minum air. InsyaAllah Allah SWT permudah. Makan rotak untuk kekuatan dan sebagainya. Maka pendekkan cerita, Nabi Allah Isa AS walam yadhkur dhanba. Dia tak sebut apa silap dia, tapi dia kata, aku tak boleh tolong kalian. Akhirnya kamu pergi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam. Kita berhenti setakat tu, kita sambung kisah dengan Nabi Muhammad yang panjang itu, bagaimana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar satu masa nanti insya-Allah. Jadi akhir sekali hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada 2 minggu lagi insya-Allah akan siaplah buku tersebut dengan izin Allah. Dan saya doakan dan tuan saya minta doa daripada tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan urusan itu. Dan akhir sekali untuk makluman, selepas 2 kali saya dah dapat adang untuk kuliah, saya nak maklumkan bahawa pembangunan kita telah sampai tahap 88% pembangunan. Kita dah keluarkan dana sebanyak 27 juta lebih lah, kita dah keluarkan. Dan setakat ni insya-Allah kalau tak ada aran melintang, hujung bulan 12 ni akan siap sepenuhnya insya-Allah. Yang tak siap sepenuhnya dana ada dana akhir lebih kurang 400,000 lagi. Saya minta doa daripada tuan-tuan pada waktu yang mustajab ini dalam kuliah kita ini, doakan kami dipermudahkan urusan insya-Allah. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi alamin. Yang nak dapatkan kokotin ada dalam bonet kereta saya tak keluarkan, ada di bonet kereta. Siapa berhajat boleh pergi terus ke kereta, yang tidak berhajat boleh terus pergi ke kereta masing-masing dan pulang ke rumah dengan gembira insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.